Salam Malaysia Madani, Tajahap. Honing sokan na baluni singwen, wajah Beverly Anasa Salim. Usaha memartabatkan Mahkamah Anak Negeri Sabah agar setaraf dengan Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil adalah perjuangan berterusan APCO. Usaha memartabatkan Mahkamah Anak Negeri Sabah agar setaraf dengan Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil adalah perjuangan berterusan Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO. Presiden APCO, Datuk Iwan Benedict yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kadamaian berkata, antara kejayaan yang telah dicapai oleh APCO selama ini ialah penubuhan Institut Latihan Mahkamah Anak Negeri Sabah di Penampang. Di Malaysia ini Mahkamah Sivil, Mahkamah Syariah, yang ini penting kerusuhan menggunakan Mahkamah Syariah dan Mahkamah Anak Negeri. 3 saja. Perjuangan kita, perjuangan terutama parti saya adalah menuntut supaya Mahkamah Anak Negeri ini sama tarafnya dengan Mahkamah Syariah. Dan itu semua sudah diperjuangkan. Sehingga kita telah menubuhkan dulu Institut Latihan Mahkamah Anak Negeri di Penampang, yang kita akan bangunkan suatu hari nanti menjadi institut ataupun satu college di mana ianya mengeluarkan diploma dalam pengajian adat anak negeri. Ini wawasan saya, wawasan parti saya. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan seminar literasi Undang-Undang Adat Negeri Anjuran Persatuan Wanita dan Keluarga Kota Belud di Sky Blue Kampung Piasau di Kota Belud pada Sabtu. Iwan berkata beliau juga telah mencadangkan supaya bangunan Mahkamah Anak Negeri di Kota Belud dapat diwujudkan agar tidak perlu lagi menumpang di pejabat daerah. Beliau berharap ia dapat dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-13 2026 sehingga 2030 dan turut mencadangkan agar bangunan Mahkamah Anak Negeri Kota Belud dibina di kawasan Kadamaian. Suatu hari nanti, dulu ada cadangan buat bangunan Mahkamah Anak Negeri di Kota Belud dan ianya mesti dibina. Kalau selama ini peruntukan kerajaan persekutuan selama ini dibina beberapa Mahkamah Anak Negeri di Penampang, di Ranau, di Tambunan dan beberapa lagi. Kota Belud tidak termasuk. Dan ianya melibatkan satu perjuangan berterusan. Yang kita cari sekarang tapak. Itu saja. Kalau kita dapatkan lepas di tapak, saya pikir peruntukan itu tidak menjadi halangan. Karena program khas anak negeri ini sudah menjadi program berterusan kerajaan persekutuan. Ada 2 program khas anak negeri ini, ada 3. 1 tentang penyokatan tanah pantas, itu dibiayai oleh kerajaan persekutuan. Mahkamah Anak Negeri yang sedang dibina dan sudah siap beberapa di daerah itu dibiayai oleh kerajaan persekutuan. Dan program ekonomi khas anak negeri yang disalurkan kepada SLDB dan lainnya itu dibiayai oleh kerajaan persekutuan. Artinya kita boleh meminta peruntukan di kabinet. Soalnya tapak itu di mana? Dan paling sesuai pada pandangan saya haruslah di sebelah Kadamaian inilah. Ini pandangan saya daripada dulu. Iwan yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi turut menggalakkan masyarakat anak negeri agar menggunakan perkhidmatan yang disediakan seperti perkahwinan, pertunangan dan isu-isu berkaitan tanah anak negeri. Mahkamah Anak Negeri ini mahkamah kita. Siapa lagi yang mahu menggunakan mahkamah kita kalau bukan kita sendiri? Memang aku mau turun mengelar GPN, memang sama masalah. Tapi pada saya, karena kita telah berjuang sehingga kita tubuhkan Institut Latihan Mahkamah Anak Negeri dulu. Karena populer, kita sendiri tidak gunakan mahkamah kita sendiri untuk urusan terutama berkaitan dengan perkawinan misalnya. Jadi saya sangat-sangat menggalakkan semua masyarakat anak negeri di seluruh Sabah menggunakan sepenuhnya mahkamah ini untuk pentadbiran yang berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Anak Negeri. Contohnya perkawinan, pertunangan, dan hal-hal mungkin melibatkan tanah juga. Seminar sehari itu dihadiri seramai 80 peserta. Kerja menaik taraf 2 jalan utama di Kadamaian menyerlahkan kejayaan Pelan Pembangunan Kadamaian.
Kerja-kerja menaik taraf dua jalan utama di kawasan Kadamayan iaitu Jalan Tengkurus Lahanas dan Jalan Sayap Mansulit menyerlahkan kejayaan Pelan Pembangunan Kadamayan 2020 sehingga 2035. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict menyatakan pelaksanaan kedua-dua projek tersebut akan menjadi game changer atau pengubah keadaan kepada aktiviti ekonomi di Kadamayan khususnya di kampung-kampung di sepanjang laluan jalan raya tersebut. Untuk ini saya percaya selepas siap nanti perusahaan, aktiviti ekonomi di kawasan ini di Sayap, Torintidon, Talungan, Nahabak akan bertambah baik pendapatan rakyat kerana akan ramai pelancong datang sini kerana ini merupakan tumpuan utama pelancong dan ini juga sesuai dengan pelan pembangunan Kadamayan yang kita buat sebelum ini. IDS datang sini, kita bukukan, kita bawa ke kabinet, telah dilancarkan oleh pimpinan pada ketika itu dan menjadi bahan untuk saya berjumpa dengan rakan-rakan menteri lain. Inilah permintaan rakyat Kadamayan, inilah pelan pembangunan Kadamayan dan itulah bahan untuk saya minta dalam rancangan Malaysia yang seterusnya dan rancangan Sabah yang seterusnya supaya lebih banyak pembangunan dapat dilaksanakan di Kadamayan. Dan saya sangat gembira kerana projek ini dimulakan dan disiapkan semasa saya menjadi wakil rakyat Kadamayan, walaupun wakil rakyat yang terdahulu juga mempunyai perjuangan mereka terhadap projek ini. Sekali lagi saya ucap tahniah kepada GPR. Beliau berkata demikian dalam ucapan ringkas di Kampung Tengkurus dan Kampung Nahaba semasa meninjau kerja-kerja pelaksanaan projek itu pada Sabtu. Iwan yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kadamayan diberikan taklimat oleh Jurutera Kanan Jabatan Kerja Raya JKR Sabah dan juruperunding projek mengenai prestasi semasa projek. Projek naik taraf Jalan Tengkurus Lahanas sejauh 12.4 km melibatkan peruntukan keseluruhan sebanyak 61.4 juta ringgit. Manakala projek naik taraf Jalan Sayap sejauh 16.8 km melibatkan peruntukan sebanyak 129 juta ringgit. Sementara itu, Iwan turut menyatakan bahawa proses perolehan bagi projek naik taraf Jalan Podos Taginambur dan projek jambatan konkrit Koung Ulu juga akan dilaksanakan oleh JKR Sabah. Katanya seperti mana yang dihasratkan oleh rakyat Kadamayan dalam Pelan Pembangunan Kadamayan 2020 sehingga 2035, beliau akan terus memainkan peranan dan melaksanakan tanggungjawab sebagai Adun Kadamayan untuk membawa masuk lebih banyak peruntukan dan kemudahan ke Kadamayan. Jalan raya di Kadamayan ini dimasukkan dalam pelaksanaan rancangan Malaysia yang ke-13 yaitu Jalan Gaur, Bina Lubu Mongkulat, Jalan Kepidahan Laso dan Jalan Jalan Melangkap. Ini antara tiga yang saya sedang usahakan bersama untuk UPN Kerjaan Negeri untuk dimasukkan di dalam rancangan Malaysia yang seterusnya. Selebihnya saya juga minta dengan Ketua Menteri peruntukan Kerjaan Negeri sendiri untuk menaik taraf beberapa lagi jalan dalam kawasan Kadamayan dan saya tahu ada satu kelulusan yang telah beliau perlakukan. Salah satu jalan di Kadamayan ini di bawah peruntukan Kerjaan Negeri yang baru-baru ini saya minta dengan Ketua Menteri untuk dilaksanakan juga pada tahun hadapan dan saya percaya pelaksanaannya juga adalah JKR nanti selaku agensi yang akan menyeliah penyelaksanaan. Di sebalik kesibukan tugas sebagai menteri, Presiden Parti dan sebagai wakil rakyat di dua kawasan berbeza, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict sempat meluangkan masa meraihkan satu resepsi perkahwinan di Penampang. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict meluangkan masa meraihkan resepsi perkahwinan pasangan Henry Fung dan Jalisa Justin di Kampung Mangkatadan Notorus, Penampang pada Sabtu. Beliau juga menyertai acara kebudayaan iaitu tarian meraihkan pasangan dan menyumbangkan lagu sempena majlis resepsi tersebut.
Iwan yang juga ahli Parlimen Penampang sehingga menyantuni pasangan, ahli keluarga dan tetamu majlis selepas melaksanakan amanah sebagai adun kedamaian di sebelah pagi. Ahli keluarga menyatakan penghargaan di atas kesudian Iwan memenuhi undangan mereka di sebalik jadual padat sebagai menteri dan wakil rakyat di dua kawasan yang berbeza. Dalam masa yang sama, penduduk kampung turut mengambil peluang kehadiran Iwan untuk merakamkan gambar bersama dan menyampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi di kampung masing-masing. Antaranya berkaitan dengan jalan raya, jambatan serta pembiayaan keusahawanan. Selepas melaksanakan tanggungjawab sebagai adun kedamaian dan ahli Parlimen Penampang, Iwan bertolak menaiki penerbangan ke Kuala Lumpur pada malam Sabtu sebelum bertolak ke Kuching pada keesokan harinya pada pagi Ahad untuk tugasan rasmi sebelum bertolak balik semula ke Kuala Lumpur pada sebelah malam untuk tugasan rasmi yang seterusnya. Wan An